Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berkumpul, kita berada di dalam program kuliah ilmu kita sekali lagi pada pagi ini. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama kita hadir berada dalam suasana yang cukup ceria. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk hadir berada dalam majlis ilmu seperti ini, mendengar sedikit sebanyak tazkirah dan peringatan bagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita di kalangan ramai-ramai hamba-Nya untuk kita hadir ke sini, kerana sesungguhnya kedatangan ke dalam majlis ilmu ini bukan merupakan suatu kedatangan yang sia-sia, tetapi merupakan suatu amalan yang insya-Allah akan diberikan dengan ganjaran yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya memetik suatu tajuk kecil daripada kitab yang saya bawa pada pagi ini, iaitu Rihlatun ila Daril Akhirah. Maknanya ialah perjalanan menuju ke hari akhirat, yang dikarang oleh Syekh Abu Ammar Mahmud Al-Misri, yang menceritakan berkenaan dengan perjalanan manusia, bermula daripada manusia ini sakit, mati, sehinggalah kepada berakhir dengan syurga ataupun neraka. Dalam pengajian kita yang lepas, dalam kesempatan saya di kesempatan ini, dalam kesempatan yang lepas saya bawa kitab yang lebih kurang sama, yang bertajuk At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan tentang hal-hal berkaitan dengan kematian dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Maka pada pagi ini saya bawa kitab yang lebih kurang sama tajuknya, tetapi dikarang oleh pengarang yang lain, bagi menceritakan kepada kita bagaimana perbahasan berkenaan dengan hal-hal berkaitan dengan kematian, sehinggalah kepada akhirat, syurga atau neraka, disusun oleh para ulama melalui banyak karya-karya mereka.
justru menjadi suatu perkara yang sangat-sangat baik untuk kita pendokong-pendokong perjuangan Islam. Kita ambil sedikit masa dan ruang untuk kita meneliti karya-karya dan karangan-karangan sebegini dalam usaha kita memahami suatu perkara yang penting dalam rukun iman kita, iaitu percaya kepada hari kiamat. Walaupun kita tidak tahu bilakah kita akan dimatikan oleh Allah Ta'ala, walaupun kita tidak pasti saat manakah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dengan mengetahui perkara-perkara yang akan berlaku di masa hadapan ini melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga karangan oleh para ulama, insya-Allah memberikan persediaan kepada kita sedikit sebanyak agar nanti apabila menempuhi saat-saat tersebut kita telah bersedia dengan persediaan yang baik dan amalan yang cukup bagi mengelakkan diri kita daripada dilontarkan ke dalam api neraka wal a'yazubillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap jiwa itu pasti akan menempuhi kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya kamu akan disempurnakan ganjaran kamu ataupun amalan kamu, balasan kamu di hari kiamat. Faman zukhziya 'anil nar, maka siapa yang diselamatkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, kata Allah, dialah orang yang benar-benar mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidaklah kesenangan dunia itu melainkan hanyalah merupakan kesenangan yang sementara semata-mata. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, justru dalam keadaan kita meyakini bahawa nokta akhir setiap manusia ialah kematian, yang mana rahsia mati ini hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran 5 perkara yang disimpan rahsianya. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyimpan rahsia 5 perkara. Yang pertama, ilmus sa'ah, ilmu ataupun perkara yang berkenaan dengan hari kiamat. Bilakah kiamat hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, Allah Ta'ala yang menurunkan hujan daripada langit. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang wanita yang mengandung, lelakikah atau perempuankah ia. Siapakah yang banyak mendominasi sifat kanak-kanak ini, ibunya atau bapanya, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada, dan seseorang itu tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan pada besok hari. Esok dia nak buat apa dia tidak diketahui melainkan oleh Allah Ta'ala. Kita boleh merancang esok nak buat apa dia, tetapi apa yang kita akan buat besok hakikatnya hanya diketahui oleh Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada sesiapa yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Kita mati mana kita tak tahu. Kita duduk di kampung, kita duduk di Kelantan, jak kecil pas besar, nikah kahwin, berkeluarga, bekerja di Kelantan. Mati di mana Allahu a'lam. Ada orang mati jauh daripada keluarga, ada orang mati jauh daripada tanah air, ada orang mati jauh daripada kampung halaman. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di antara perkara yang disimpan rahsia oleh Allah saat manusia akan mati menghadap Allah. Justru pada pagi ini tajuk yang kita akan bawa pada tajuk pada kali ini ialah berkenaan dengan bagaimana caranya untuk memastikan mati kita ini mati yang baik, atau disebut sebagai husnul khatimah. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah mematikan kita dengan kematian yang baik, dengan kematian yang husnul khatimah. Kita minta daripada Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan rezeki kepada kita mati dengan husnul khatimah, iaitu dengan kematian yang baik. Tetapi kematian yang baik ini ada sebab-sebab dia, ada faktor-faktor dia.
ada cara-cara dia, ada kaedah-kaedah dia. Tidak semua orang mati dengan kematian yang baik. Nabi sebut dia dalam hadis, ada lelaki kata Nabi, ya'malu bi'amali ahli jannah, fama yahulu bainahu wa bainal jannati illa shibrin, fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulun nar, fa'amila bi'amali ahli nar fayadkhulun nar. Kata Nabi, ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak ketinggalan, tidak menghalang dia dengan syurga malaikat selangkah lagi. Daripada muda sampai ketua dia melakukan amalan ahli syurga, baiknya dia, juruhnya dia, semayanya dia, sehingga di antara dia dengan syurga selangkah dah lagi. Tetapi di akhir hayat dia melakukan amalan ahli neraka, dia mati, dia masuk neraka, wal'ayazubillah. Juruh-juruh dah, molek-molek dah, tapi akhir hayat dia Allah Ta'ala palingkan hati dia disebabkan perbuatan-perbuatan dia sendiri. Akhirnya dia mati, dia masuk neraka, su'ul khatimah. Ada orang yang melakukan amalan ahli neraka, kata Allah, kata Nabi, sehingga di antara dia dengan neraka selangkah dah lagi nak masuk neraka, sikit lagi nak masuk neraka. Tiba-tiba di akhir hayat dia Allah Ta'ala lantarkan hidayah sehingga dia melakukan amalan ahli syurga, sikit dah, tetapi dia mati, dia masuk syurga. Allahu Akbar, husnul khatimah. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah mematikan kita dalam keadaan kematian yang baik. Apakah fakta-fakta, apakah dia perkara-perkara yang membawa kepada kematian yang baik? Ada banyak faktor-faktor dia. Yang pertama di antara sebab yang membawa kematian yang baik ialah iqamatut tauhidillah jalla wa ala. Yang pertama perkara yang membawa kepada kematian yang baik, yang pertama menegakkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Sentiasa dia menegakkan tauhid kepada Allah, memperbaharui tauhidnya kepada Allah, percaya dan yakin hanya kepada Allah Ta'ala. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Nabi, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, wal jannatu haqq wan naru haqq, adkhalahu Allahul jannata ala man kana min al-amal. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis, sesiapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan malaikat Allah satu dan tidak ada syirik kepadanya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad hambanya dan pesuruhnya, bersaksi bahawa Nabi Isa itu pesuruh Allah, hamba Allah dan pesuruh Allah, bersaksi bahawa yang menjadikan ataupun yang melahirkan, yang menyebabkan Nabi Isa dilahir ialah kalimah yang suci yang dilontarkan oleh Allah Ta'ala ke dalam rahim ibunya Maryam. Maryam ini mengandung tak ada tok lelaki. Orang pakat nganying ke dia, hina ke dia. Sedangkan dia ini mengandung kerana tidak ada suami, kerana ditiup ruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah ni ramah supaya Maryam ni ramah, tapi bukan tiup roh. Walaupun tak ada tok lelaki, ada jatah. Kau mana dengan Maryam mengandung tak ada suami. Orang ini beriman bahawa dia ini ataupun Nabi Isa ini lahir kerana kalimah yang suci yang ditiup oleh Allah Ta'ala ke dalam rahim Maryam. Beriman dengan kenabian Nabi Isa, bukan beriman dengan ketuhanan Nabi Isa. Boleh sekali lagi, beriman dengan kenabian Nabi Isa, bukan beriman dengan ketuhanan Nabi Isa. Wal jannatu haqq, beriman bahawa syurga itu benar, beriman bahawa neraka itu benar. Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga dengan amalan ala man kana minal amal, berasaskan kepada amalan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, maksudnya apa dia? Kalau dia yakin Allah itu, dia beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, benar-benar meyakini bahawa Nabi Muhammad ini Rasulullah, tidak mencampur adukkan dengan ketuhanan orang-orang ataupun perkara-perkara yang lain, beriman dengan syurga, beriman dengan neraka,
Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga dengan sekadar amalan yang dia lakukan. Maksudnya walaupun dia beriman dah tadi, tapi amalan dia amalan jahat, masuk neraka dulu baru kemudian masuk syurga. Maknanya walaupun dia ni buat amalan yang baik, amalan dia baik, comel molek, tetapi dalam masa yang sama akidahnya tak betul, dia tidak akan masuk syurga. Ini merupakan keyakinan kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian kena beriman kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar keimanan. Yakin kepada Allah dengan sebenar-benar keyakinan. Sebab kita tak tahu bilakah masanya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tauhid ialah perkara yang tak boleh kita campur adukkan. Tak boleh kita campur adukkan. Nabi sebut dalam hadis ini, beriman bahawa Nabi Isa merupakan pesuruh Allah, hamba Allah, dengan maksud tidak beriman dengan ketuhanan Nabi Isa. Orang Kristian hak ni yang bertentangan dengan kita. Mereka beriman dengan ketuhanan Nabi Isa. Sebab tu kita dalam hal isu penterjemahan kalimah God kepada Allah, orang-orang Kristian dia minta supaya nak terjemah perkataan God kepada Allah. Injil ni bahasa Inggeris, Injil ni bahasa Ibrani asal, tapi sekarang ini keseluruhannya Injil bahasa Inggeris. Bila Injil nak terjemah ke dalam bahasa Melayu, maka perkataan God atau Lord dalam Injil nak terjemah kepada apa? Sepatutnya kalimah Tuhan lebih sesuai. Tetapi sebahagian orang-orang Kristian minta nak guna kalimah Allah. Majlis Syura Ulama buat keputusan bahawa kalimah Allah tak boleh diterjemah daripada perkataan lain. Allah bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Cina. Allah itu ialah bahasa, istilah dia sendiri. Tak boleh terjemah Allah ini daripada perkataan God atau Allah. Tak boleh. Sebab itulah Majlis Syura Ulama pada 12 hari bulan 1 2013, dalam 2 bulan lepas, buat keputusan 13 hari bulan 1 2013 buat keputusan bahawa tak setuju kalimah Lord atau God diterjemah kepada Allah. Ini keputusan kita. Orang kata balah dengan DAP. Balah dengan DAP. DAP ni dia tidak Islam. Soalannya UMNO lagu mana UMNO? Pendiri UMNO macam mana? Setakat ni macam mana pendiri UMNO? Walaupun pemimpin dia kata pertahankan kalimah Allah, yang berlaku hari ini Kristian Sabah Sarawak boleh guna kalimah Allah, tak ada masalah apa. Menteri UMNO sendiri Datuk Seri Nazri Aziz dalam The Star 16 Januari 2010, boleh klik search internet kalau ada internet. The Star 16 Januari 2010 kata Nazri Aziz, orang-orang Kristian Sabah Sarawak boleh guna kalimah Allah. Utusan Malaysia 16 Januari 2010 juga menyiarkan kenyataan sama bahawa Kristian Sabah Sarawak boleh guna kalimah Allah. Bahkan dalam The Star 3 hari kemudian, 19 Januari 2010, 3 tahun lepas, menteri yang sama menyatakan bahawa tidak ada masalah bagi orang-orang Kristian di Pulau Pinang untuk menggunakan kalimah Allah. Ni disebut oleh Menteri UMNO. Bukan main-main. Kita sebut sekali dengan tarikh, kita sebut sekali dengan akhbar mana? Akhbar The Star, bukan akhbar Harakah. Tarikh mana? 19 Januari 2010. Siapa yang kata? Datuk Seri Nazri Aziz. Siapa dia ini? Ketua PAH cawangan calon Datuk Parti ke? Tak. Menteri UMNO yang menyatakan orang Kristian di Pulau Pinang boleh guna kalimah Allah. Bakpo tak lebar 2 juta tak kecek dah lebar ni. Kau guna ada kan? Bakpo mufti tak kecek. Dah lebar ni marah kau PAH. Tak ada pasal-pasal. PAH tak jadi kerajaan lagi. Hak jadi kerajaan demo, kau demo berasa kalah dah lalu. Hak tu yang takut nak berubah ni kau guna. Allah Akbar. Hari ni pula orang datang mesej, ustaz lepas Jumaat ni berubah pulak dah. Allah mari dulu tu kan. Habis duk depan TV belakang. Duk tunggu berubah ni. Tak berubah-ubah. Ni datang mesej lepas Jumaat pula. Kau dia lah. Yang penting siapa masanya dia sepuluh nak beranak. Tak beranak pun dia akan beranak juga. Akan beranak juga. Dia kau lama kau dekat.
Tidak kata kau lama kau jauh dah, kau lama kau dekat. Pilihan raya ni kau lama kau dekat. Bila? Wallahu a'lam, tak tahu bila. Nah, tak tahu bila. Tetapi siapa saja tahan pilihan raya, kita tahu nak pilih siapa dia, insya-Allah. Dah ni. Kita di Kelantan ni kena tahulah nak pilih siapa dia. Tambah pula kita yang sudah ada kerajaan di Kelantan. Kita pertahankan kerajaan Kelantan kita. Pertahankan kerajaan tu kita ni, sebab kalau kita tukar dengan alik sana tu, jawab dia kita akan tengok macam-macam berlaku dalam bandar Kota Baru ini. Contohnya macam-macam. Macam-macam kalau benda berlaku. Kawasan sekitar kita ni sendiri pun, kalau orang lama-lama dia tahulah apa yang ada. Dengan kelab malamnya, dengan diskonya, dengan spot totonya. Adakah kita nak benda ni ada di Kota Baru? Sudah tentu kita tak say. Bui kepada mana ni? Jawab dia ada semula lah. Bagai-bagai. Hot tu tak suruh mengajar lagi. Kalau suruh dia ni mengajar, kitab apa dia tak tahu dia baca. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik. Yang pertama, iqamatut tauhidillah, iaitu kita menegakkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sebab ataupun faktor yang membawa kepada husnul khatimah, kepada penghujung yang baik kepada seseorang manusia. Yang kedua ialah at-taqwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu merupakan seorang muslim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu ni mati melainkan kamu seorang muslim. Maksudnya apa dia? Nak boleh kau mati sebagai seorang muslim, kena takwa kepada Allah Ta'ala. Ini maksudnya. Allah Ta'ala pesan, wala tamutun, jangan kamu mati. Padahal mati-mati ni bukan pilihan kita, pilihan Allah. Allah Ta'ala tentu. Tapi Tuhan kata wala tamutun, jangan mu ni mati, dengan maksud kalau kamu mati, biarlah kematian kamu dalam keadaan muslim. Caranya macam mana? Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allahu akbar sekalian. Kita melihat para ulama dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan kematian yang cukup baik. Alhamdulillah, mati mereka cukup baik. Kenapa? Antara lain kita melihat susu galuh kehidupan takwa kepada Allah Ta'ala. Nampak tuan sekalian ni? Hari ni dalam akhbar kematian Syekh Ramadan Al-Buti. Kemarin dibom dalam apa nama, dalam masjid, tengah duduk mengajar dalam masjid, kena bom. Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah merupakan pengarang kitab kepada fiqh sirah. Tok guru ni Aziz kita sendiri pun balik daripada Mesir mengajar kitab fiqh sirah yang habis sebuti kitab tu. Mana siap ada kaset lagi, hang ingat ada kaset zaman dulu, zaman kaset ada rakaman kaset. Syekh Ramadan Al-Buti pengarang kitab fiqh sirah yang mati dalam serangan bom kemarin. Cuma di akhir hayat dia telah membuat pendirian yang bertentangan dengan gerakan Islam, menyokong kerajaan Bashar al-Assad yang ternyata kejam dan zalim. Bashar al-Assad ni kejam dan zalim. Telah buat pendirian yang bertentangan dengan ikhwan muslimin. Dalam hal ini kita berbeza. Bagi kita berada bersama-sama dengan gerakan rakyat Syria menentang kerajaan Bashar al-Assad yang zalim, kejam, yang merupakan kerajaan Syiah. Tetapi Al-Buti buat pendirian berbeza. Cuma dikabarkan bahawa beberapa minggu lepas dia buat kenyataan yang berbeza dengan kenyataan sebelumnya, menegur kerajaan Bashar Assad. Kerana telah pun tindak melampau terhadap rakyat. Dikatakan bahawa wallahu alam, ni dia punya ramalan awal ataupun analisis awal orang-orang politik, tukang-tukang politik yang tidak bertauliah. Dia membaca dalam analisis bahawa kemungkinan kematian Al-Buti ini dirancang oleh rejim Bashar al-Assad. Sebab kalau mujahidin ataupun rakyat mujahidin nak bunuh, lama dah boleh bunuh. Nak bunuh lama dah. Tetapi kenapa
Selepas Al-Buti buat kenyataan sedikit berbeza, tiba-tiba dia dibom. Wallahu a'lam. Bagi kita tuan sekalian, para ulama ini telah berjasa kepada Islam. Al-Buti telah mengarang kitab yang cukup banyak. Di antaranya Fiqhus Sirah yang diterjemah ke dalam pelbagai bahasa, dan kita telah mengambil manfaatnya banyak daripadanya. Kita doakan supaya kematiannya mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ini doa kita kepada kematian para ulama. Ulama mati, nak mari pula orang yang standing dengan para ulama? Tak ada. Hari ini pula 22 Mac 2013. Genap 9 tahun kematian seorang tokoh mujahidin di Afghanistan, yaitu Syekh Ahmad Yasin, yang mati ditembak oleh helikopter pada pagi 22 Mac 2004. Ingat tuan sekalian, 22 Mac 2004, Syekh Ahmad Yasin, seorang yang matanya buta, seorang yang lumpuh, pagi dia pergi maya subuh di masjid. Keluar daripada masjid, orang bagi tahu dia helikopter sedang berlega untuk nak tembak. Kematian dia, mungkin keselamatan dia tak dapat dijamin. Kata Syekh Ahmad Yasin, kalau saya ditakdirkan oleh Allah mati, saya akan mati. Kalau Allah telah takdirkan saya hidup, saya tetap akan hidup, walaupun diserang oleh tentera Israel. Dia keluar daripada masjid, ditolak dengan kereta tolak. Tuan-tuan sekalian, bila sampai tengah jalan, helikopter Apache mari daripada belakang. Helikopter hak tak bunyi. Dan hak tak bunyi bukan sebab enjin tak ada, dia canggih dia. Enjin tak ada ni di Malaysia tak ada. Kenapa ni? Sebab tu Amerika kagum dengan Malaysia. Malaysia ni jet dia ni enjin tak ada, dia boleh terbang. Nampak? Helikopter tak bunyi, Apache ni dia mari daripada belakang, tembak Syekh Ahmad Yasin. Berkecai otak dia, bersepai jatuh atas jalan raya. Seorang yang tua, seorang yang buta, seorang yang lumpuh, tetapi ditembak dengan tembakan yang cukup kejam. Kerana apa? Kebangkitan rakyat Palestin yang mendukung perjuangan Hamas telah pun dimulakan oleh Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Hari ini merupakan ulang tahun ke-9 kematian Syekh Ahmad Yasin. Mati Syekh Ahmad Yasin pada masa itu yang menaikkan semangat anak-anak muda seluruh dunia. Amo ingat pada masa itu amo duduk di Mesir, di Universiti Al-Azhar. Masa tu pilihan raya 2004 kita sini baru sudah. Amo balik sambung ngaji di Al-Azhar, masuk dalam bilik kuliah, dia gantung gambar Syekh Ahmad Yasin. Dalam bilik kuliah tu gambar Syekh Ahmad Yasin di bilik kuliah di Universiti Al-Azhar Mesir. Sedangkan pada masa itu pentadbiran Hosni Mubarak, orang tak bercakap secara terang-terang sokong Hamas. Tetapi anak-anak muda yang tak boleh menahan sabar, yang sudah pun menjadi yang termotivasi dengan kematian Syekh Ahmad Yasin, mereka gantung gambar Syekh Ahmad Yasin. Yang menggantikan Syekh Ahmad Yasin ialah seorang doktor perubatan, Dr. Abdul Aziz Rantisi, yang gantikan Syekh Ahmad Yasin menjadi Mursyidul Am. Bila dia jadi Mursyidul Am, ikhwan, Hamas, orang tanya dia, adakah kamu tak takut dengan kematian? Dia kata, kalau Allah Ta'ala bagi pilihan kepada saya, mati di atas katil atau mati di atas dibedil oleh helikopter Apache, saya lebih rela mati ditembak oleh helikopter. Dia jadi Mursyidul Am Hamas 2 minggu sahaja. Dalam perjalanan dia mengerjakan solat, dia naik kereta, atas kereta helikopter turun oleh belakang, tembak Syekh Dr. Abdul Aziz Rantisi, mati di atas kereta bersama dengan anak dia. Allahu Akbar. Selepas itu gerakan Hamas buat suatu polisi, mereka tidak sebut siapa pemimpin mereka. Ada pemimpin tapi tak sebut. Kalau sebut juga nak tembak pula balik Israel. Bukan takut mati, tapi bimbang bahawa satu demi satu pemimpin mereka akan mati ditembak oleh Israel. Tuan-tuan sekalian, Syekh Abdul Aziz Rantisi mati ditembak, Syekh Ahmad Yasin mati ditembak. Mereka mati kenapa? Mempertahankan tanah air Palestin daripada diberikan kepada Israel. Ini dia pejuang-pejuang yang mati kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana mati mereka dengan mati yang baik, mati mereka dengan husnul khatimah. Kenapa? Takut mereka hanya kepada Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang boleh berindah
Allah Akbar. Sengih tu dah. Mana? Sengih tak apa lagi. Kelik tu. Jadi tukar kadang-kadang. Padahal orang syarah je 2 je dah. Pitih kita boleh, tu pitih kita. Pitih kerajaan. Dalam keadaan hutang negara bertambah. Ketika Datuk Najib jadi Menteri Keuangan tahun 2008, hutang negara jumlahnya lebih kurang 284 bilion. Tak sampai 300 bilion. Sekarang ini hutang negara hampir mencecah 500 bilion atau setengah trilion. Hampir 2 kali ganda bertambah. 5 tahun Datuk Najib jadi Menteri Keuangan, hutang negara bertambah hampir sekali ganda, dekat-dekat mencecah 500 bilion atau setengah trilion dah lalang ni. Kalau trilion ni apa? Kita ngira sekat 500. Dia lepas ratus ribu, lepas ribu, juta, lepas juta, bilion, lepas bilion, trilion. Soalan ni, hutang negara lalang ni hampir setengah trilion. Kenapa? Pentadbiran kerajaan UMNO Barisan Nasional. Baru tak pelik dah sekarang. Bui je ke UMNO trik ni sah. Lepas pilihan raya naik bagai kau naik. Kena ingat pilihan raya kita 8 Mac 2008. 8 Mac 2008. Bulan Mac masuk sahaja bulan April harga gandum naik. Masuk sahaja bulan Mei harga beras pula naik. Duk tak lama minyak pula naik 70 sen pada masa tu. Ingat ke tak ingat? Naik belaka bagai. Naik. Lah ni musim bui. Beringnya beling lah tu habis satu Malaysia belaka. Habis satu Malaysia belaka. Lepas saja pilihan raya, kalau bui pula ke dalam ni, musim naik pula. Naik. Dalam keadaan tidak pilihan raya pun habis ni dah kena kita ni. Nyamai macam-macam kena. Jadi tuan-tuan sekalian kena pakat fikir lah. Kena pakat fikir. Kenapa? Jadi balik pada cerita kita ni tuan sekalian, nak royaknya bahawa para ulama mati dalam keadaan pertahankan perjuangan mereka. Syekh Ahmad Yassin, Abdul Aziz Rantisi, siapa lagi pemimpin Hamas, Dr. Nizar Rayyan, seorang pemimpin Hamas ditembak dengan peluru berpandu tepat di atas rumah dia. Bagaimana satelit Sun kemudian memang dia berada dalam rumah tersebut. Maklumat mari mana wallahu alam, dia duduk dalam rumah ditembak daripada atas peluru berpandu, mati dia dengan anak-anaknya mati dia, isteri-isteri dia, anak-anaknya mati habis. Kecuali seorang anak perempuan sulungnya tak mati kerana sudah kahwin tinggal dengan keluarga. Orang tanya dia, apa perasaan kamu bila ayah kau mati, adik-adik kau mati, ibu kamu mati? Apa perasaan kamu? Kata anak sulungnya, saya sangat menyesal kerana pada malam itu saya tidak berada dalam rumah itu. Kalau saya duduk dalam rumah itu, nescaya sekarang saya sudah syahid bersama dengan ahli keluarga saya. Allah. Kalau kita duduk tempat dia, kita kata Allah mujur ambo tak ada situ. Keyakinan yang dibina oleh para ulama yang dibasakkan ke dalam hati para pejuang Islam sehingga melahirkan jiwa-jiwa yang tak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tak bimbang melainkan hanya kepada Allah. Kalau dah ni ada pada kita, marilah banyak mana pun tak nak beli kawan, tak boleh beli. Inilah merupakan keyakinan kita kepada Allah. Ada pun berkenaan dengan kematian para ulama, Nabi sebut bahawa inilah dia caranya. Allah Ta'ala cabut ilmu lagu ni. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, inna Allah la yakbadul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yakbadul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yabqa al-alimu fa'akhadha an-nasu ru'usan juhalan fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi sebut dalam hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala mencabut ilmu bukan dengan dicabut daripada dada manusia. Allah Ta'ala cabut ilmu bukan cabut cah daripada dada kita tak. Tetapi Allah Ta'ala mencabut ilmu dengan dimatikan para ulama. Tuhan mati tu alim. Seorang tu alim mati tu alim ni, mati tu alim ni, tak ada orang ganti. Mati hak ni, tak ada orang ganti. Hatta iza lam yabqa al-alim
fa akhadhan nasu ru'usan juhalan, sehingga mana apabila tidak ada lagi orang alim di kalangan masyarakat, lalu mereka mengambil pemimpin mereka daripada di kalangan orang-orang yang jahil. Bila tak ada tu alim mati belaka, maka pemimpin dia latih orang jahil. Orang tu hati agama jadi pemimpin. Fas'ilu, mereka ditanya tentang ilmu agama. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka bagi fatwa tidak berdasarkan ilmu mereka. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ini bahaya. Bila ilmu agama jatuh kepada orang yang tak ngaji agama, bila orang yang tidak belajar agama bercakap tentang agama, sesat barak selalu. Tak barak. Nabi sebut dalam hadis, cara Allah Ta'ala mati ilmu ini, Allah Ta'ala mati tu alih. Lah ni pun bila-bila tu alih ada, orang boleh kecek ngaruk kat sini ngabek. Mana? Mari Kelantan minggu lepas 7 dosa besar pula dah. Mana? Ambo telah cari juga kitab Al-Kabair. Al-Kabair dosa-dosa besar. Mana? Kitab Al-Kabair. Aku tanya kedai takut ada. Kalau dia tanya siapa dia pengarah, tanya Datuk Najib Karai. Kerana sebab Najib mari dia kata pembangkang PAS telah melakukan 7 dosa besar. Allahu Akbar. Kita biasa dengar 7 dosa besar hak Nabi sebut dalam hadis hak lain. Mana? Ijtanibus sab'al maubiqat. Hendaklah kamu jauhi daripada 7 dosa besar. Apa dia? Asyirku billah, as-sihru, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, wa aklur riba, wa aklul mal yatim, at-tawalla yawm az-zahf, al-qasf al-muhsinatil mu'minatil ghafilat. 7 dosa besar. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga bunuh orang tanpa kebenaran, yang keempat makan harta riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam berpaling daripada medan perang, yang ketujuh menuduh orang yang tak berzina sebagai berzina. Ini 7 dosa besar. Mari pagi Najib buka kitab lain, pening habis buat kita. Mana? Mari 7 dosa besar. Tak ada habis kita. Bunyi kabarnya buka kitab dosa besar di tanah merah ni, tak ada habis kita. Terbang dah kat mahkum. Nyampe hari ribu. Terbang kat mah dengan kursi-kursi terbang naik atas kat mah. Bukan kali kejut doa kat mah dengar ni. Kejut doa pun dengar tu. Lain tak ada ribut, macam tak ada ribut. Kan? Sekitar tanah merah tak ada ribut. Ribut tempat Najib kecek. Ni dia orang panggil ribut satu Malaysia. Bukan dikatakan. Bukan dia orang tanya mau ribut mana? Ni ribut satu Malaysia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, 7 dosa besar. Hak ni. Gak boleh dosa besar. Yang pertama, jual tanah. Ke Cina tak ada habis dah tanah ni. Boleh ke Cina belakang. Dia kata 1 juta hektar tanah telah berpindah milik. 1 juta hektar tanah pindah milik. Sedekah keluasan Kelantan ni 1.4 juta hektar tanah. Mana? 1.400.000 hektar. 400.000 ni luas mana 400? 400.000 ni anggotanya pejabat tanah. Pasir Putih 40.000. Kuala Kerai 130.000 hektar. Macam apa nama? Kuala Kerai 230.000 hektar. Jeli 130.000 hektar. Capur 3 ni 130, capur 230, capur 40, 400.000 hektar. 400.000 dah situ. Maknanya pendek kata mudah kira, Jeli, Kuala Kerak, Pasir Putih, hak Melayu, hak lain boleh ke Cina belakang dah. Termasuk tempat kita duduk seller ni boleh ke Cina belakang dah. Jadi tak logik, mikir tu tak logik. Nah, 1 juta hektar tanah. Oh, patutlah ni pula dia waktu ambil fakta baru pula. 1.7 juta ekar. Ni tak berubah lagi tu kita tengok ni. Ada kamu tengok tepi jalan. Kerajaan Epah jing tanah, jing tanah. Mana? Ki apa dia? Ki. Kerajaan Epah ni telah menggondol 1.7 juta ekar hutang di Kelantan. 1.7 juta ekar hutang di Kelantan. Tak ada dah habis. Yang sodok ke kerajaan berapa? 1.7 juta ekar. 1.7 juta ekar ni kalau kita convert, kalau kita tukar kepada kilometer persegi, berapa kita boleh? 6,800 kilometer persegi. Lebih kurang 6,800 kilometer persegi. Sedangkan mengikut rekod Jabatan Perhutanan Negara, jumlah keluasan hutan di Kelantan
6,200 km persegi. Tak dengar. Jumlah keluasan hutan di Kelantan pun 6,200 km persegi. Tiba-tiba 6,800 dah kena sodok. Sodok kat mana pula? Jadi pelik kalau kita ngira stay UMNO. Jadi pelimpah kita. Nah, sebab tu buat dia buat kan. Dia lekong bahaya kat belakang hebat. Kita aja debat tasik. Kita tahu ada debat lagi. Kita lagu fakta dengan fakta, angka dengan angka, sumber lawan sumber. Tak sah. Start pak kata siapa ke bawah. Start Datuk Najib siapa ke pulau-pulau hok mana ada belakang ni. Tak berani. Paling akhir di wacana perdana hok kita buat di MPKB di Dewan PKB. Tak mari kita apa dia? Tinggal kapal terbang. Tinggal kapal terbang tak mari. Jadi dia nak wik kita ruai nak suruh kita kecek dah. Kita wik dia ruai nak kecek kodok. Ning jenis bahaya kat belakang lagu ni. Jadi hang ni je kita berasa berat, berasa sedih buat ni. Tak tahannya buat kita duk makan. Panu ramai orang duk makan. Tuan-tuan sekalian, kena lagu fakta lawan fakta, angka lawan angka. Dan sumber lawan sumber. Bila kita kecek sumber kita apa dia? Jabatan Perangkaan Malaysia. Sumber kita apa dia? Jabatan Perhutanan Negara. Sumber kita apa dia? Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar yang jaga hak tanah. Ini sumber kita. Bukan kita ambil daripada sumber kita, harakah, sumber ni tak. Kita ambil sumber-sumber yang angka-angka yang disebut dalam parlimen, yang disebut dalam kenyataan rasmi. Kita lagu dengan kenyataan pemimpin UMNO. Tak berlagu lu. Ini masalah sebab mereka tidak berasaskan kepada hujah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, di antara perkara yang membawa kepada kematian yang baik apa dia? Fakta yang ketiga ataupun faktor ketiga yang membawa kepada kematian yang baik, al-istiqamah, iaitu kekal dalam amalan kebaikan. Kekal dengan amalan kebaikan, istiqamah. Mana dalil dia? Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, prinsip mereka tak lari, pendirian mereka tidak goyah, hati mereka tak goncang, Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka malaikat daripada langit. Lalu malaikat ini berkata, alla takhafu, supaya kamu tidak bimbang, wala tahzanu, supaya kamu tidak pusing, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kelebihan orang-orang yang istiqamah. Kita istiqamah, kita berani berdepan dengan cabaran, berani berdepan dengan halangan. Mati dalam keadaan istiqamah jauh lebih baik daripada mati dalam keadaan pendirian kita goyah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita pergi cepat-cepat sikit. Al-iksaru min zikril maut. Di antara perkara-perkara yang menyebabkan kepada husnul khatimah, kepada penyudahan yang baik, ialah kita banyak mengingati kematian. Banyak ingat kematian. Kerana bila kita banyak ingat kematian, keingatan kita ini akan menyebabkan kita beringat daripada melakukan dosa. Nabi SAW bersabda di dalam hadis. Nabi ditanya oleh sahabat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat Abdullah bin Umar telah meriwayatkan hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suila. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul mu'minin aqyas? Siapakah orang-orang mukmin yang paling baik? Siapakah di kalangan orang-orang mukmin yang paling baik? Qal aktsaruhum lil maut zikran wa ashaddahum isti'dadan lahu ulaika humul aqyas. Nabi sebut orang mukmin yang paling baik, orang mukmin paling cerdik, aqyas. Yang ditanya oleh kepada Nabi, siapakah orang mukmin paling cerdik? Lalu Nabi sebut orang mukmin yang paling cerdik ialah orang yang paling banyak ingat kepada mati, dan orang yang paling banyak persediaan untuk hadapi kematian.
paling banyak persediaan nak hadapi kematian. Mereka lah merupakan orang-orang yang paling cerdik di sisi Allah Ta'ala. Dan banyak ingat kemati, banyak ingat kepada saat kita nak dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nampak dah ni? Kita tahu bahawa kadang-kadang orang muda mati cara muda. Tengok askar-askar tentera-tentera yang mati di Lahad Datu, umur 21, 22 tahun. Ni poleh-poleh yang mati. Kita doakan mereka mendapat pahala syahid oleh Allah Ta'ala. Kerana Nabi sebut dalam hadis, man qutila duna watri fahuwa syahid. Siapa yang mati pertahankan tanah air, dia syahid. Syahid kan? Maka kita doa tentera kita, poleh kita yang di Lahad Datu, di Sampurna, yang katanya ditembok, lalu ada yang dicolek sebagai tebusan, dikerak kepala, dicongkil mata, dibuang hati. Allahu Akbar. Poleh kita, tentera kita mati ni, kita tidak politikkan kematian mereka. Mati mereka pertahankan tanah air, mati mereka ini supaya Allah Ta'ala iktiraf sebagai syahid. Syahid ke apa dia? Syahid dunia ke, syahid akhirat ke, syahid dunia akhirat ke, serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syahid ni ada banyak. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat macam mana? Syahid dunia akhirat, orang yang mati pertahankan agama. Dia ni syahid dunia akhirat. Mati pertahankan agama, perjuangannya betul-betul pertahankan agama dia. Dia mati ikhlas kerana Allah Ta'ala, syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid dunia. Syahid dunia ni macam mana? Dia mati berjuang di jalan Allah Ta'ala, tetapi dalam keadaan hatinya nak kemuliaan, tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Atas dunia dia anggap syahid. Dia tidak dimandikan, dia tidak diuruskan sebagaimana jenazah biasa, dikebumikan dengan pakaian dengan darah yang mengalir. Dikebumikan dengan cara tersebut. Atas dunia dia anggap syahid, tapi akhirat Allah Ta'ala tak bagi pahala syahid ke dia. Kita tak tahu orang lagu ni macam mana. Syahid akhirat macam mana? Orang syahid akhirat pula orang yang mati dalam keadaan orang mati aksiden, mati mengejut, perempuan mati dalam keadaan melahirkan anak dan sebagainya. Nampak dah ni? Orang seperti ini atas dunia ini kita lakukan urusan sebagaimana orang biasa. Kita lakukan urusan jenazah biasa. Tetapi di akhirat ia dianggap syahid oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan pahala syahid. Jadi kita tak tahu hak ni boleh syahid ke tidak. Doa kepada Allah Ta'ala, jangan politikkan kematian mereka. Ni kadang-kadang setengah orang buat kenyataan akhbar terbuka yang jadi dalang kepada Lahad Datu ni pemimpin pembangkang pula. Jadi pemimpin pembangkang ni subuh serbi ada, depan belakang boleh pergi belakang. Lah ni pula tu video baru pula dengan jatuh pula lah ni. Allahu Akbar. Macam-macam tu pi. Jadi boleh kita belakang. Sedangkan yang politikkan isu ini ialah UMNO sendiri politikkan isu ini. Kita tak politikkan isu. Tuan-tuan sekalian, dan sebab tu kita hormat kematian ni. Tok Guru bila sampai jenazah di lapangan terbang, kita sambut. Tok Guru sambut. Kita minta daripada Panglima, kita nak semayang jenazah. Nak semayang jenazah di airport, 2 jenazah siapa baru ni. Nak semayang situ. Panglima kata tak masalah, kita tak ada tempat semayang, tetapi kalau Tok Guru nak semayang boleh. Kabar-kabar turun je bawah, tak boleh semayang pula dah. Tak dibenarkan semayang. Sebab apa? Mengikut sumber-sumber kita dapat, puak-puak alik sana tak pun nak pergi semayang. Sebab kalau pergi semayang, hak jadi Tok Imam tu Tok Guru kau nak. Kau nak pergi puak tu Tok Imam. Kau nak pergi hak jeli Tok Imam. Kalau pergi Tok Imam, takutnya rokok, yang sujud ke dia bukan. Jadi Tok Guru Tok Imam, kalau Tok Guru Tok Imam, tak kena lari. Kau nak mana? Kalau lah Tok Guru Tok Imam dia duduk alik belakang, sah jadi modal besar 2 kali. Jadi suk tak ada arah baik tak usah semayang. Doa saja. Letak doa. Padahal doa dengan semayang ni lebih kurang je. Semayang mengopak takbir tak ada rakaat apa. Kau demo yang aku ada rakaat. Tak ada. Tapi tak semayang. Jadi ayatnya bahawa kadang-kadang pertimbangan politik kita ini melampaui daripada pertimbangan yang sepatutnya, menyebabkan kita bertindak dalam keadaan yang tidak betul. Kita sambut di kota, di Fasik Tumbuh, di Pasir Mah, kita sambut, kita semayang, menunjukkan bahawa kita hormati kematian para tentera kita, hormati kematian para anggota keselamatan. Tetapi kita kena ingat,
yang berlaku di Lahad Datu di Sabah pada hari ini kesilapan daripada kerajaan 20 tahun 30 tahun lampau. Bancian Jabatan Perangkaan Malaysia, rakyat Malaysia tahun 70, rakyat Malaysia 10 juta, rakyat Malaysia 10 juta, rakyat Sabah 900,000. Ingat molek ni, Sabah 900,000, Malaysia semua sekali 10 juta. Bancian tahun 2010, rakyat Malaysia 27.5 juta, peningkatan 160%. Rakyat Sabah 3.1 juta, peningkatan 390%. 390% meningkat. Sebab apa? Tidak ada sebab lain. Orang Sabah makan gambir Sarawak tiap-tiap malam, beranak tiap-tiap pagi. Gitu ya boleh wayak bawah ada. Meningkat berkali-kali ganda. Sebab apa? Sebab pemberian IC. Kebenaran daripada 3.1 rakyat Sabah, 27% daripadanya rakyat asing. Jumlah berapa? 867,000 rakyat asing. Rakyat asing 867,000. Tuan-tuan sekalian, bayangkan apa-apa berlaku di Sabah boleh dilakukan oleh 867,000. Sebab tu kita dapat maklumat yang berperang dengan tentera kita lala ni ialah orang yang pakai pakaian awam. Rakyat awam ada kebenaran. Tambah 2 hari lepas didedahkan pula bahawa kepala pemberontak ni Azimuddin Kiram ini ada kebenaran, dia ada kebenaran. Dia pernah jadi ADO di Sabah. Mana nak rakyat kita sekarang berkhianat. Tidak ada sebuah kerajaan yang paling bangsa atas dunia ini melainkan kerajaan yang jual 2 perkara. Yang pertama tanah, yang kedua kerakyatan. Kedua-duanya telah dibuat oleh apa yang ada pada hari ini. Sebab tu tuan sekalian, nak tak nak kena buat pilihan terbaik. Nah, boleh 500 ya tayat percuma pun kena mikir molek. Kita kekalkan kerajaan Kelantan. Malam ni pula kita ada himpunan kekal, himpunan K di Maceh. Kena pakat gi buat kita. Kita start dengan sembahyang maghrib, kemudian ada qasidah, solat isyak berjemaah, ceramah yang akan disampaikan oleh pimpinan utama kita di Tapak Expo Maceh. Jalan nak pergi ke Tanah Merah daripada Maceh, Tapak Expo, kita buat situ. Himpunan K ataupun dipanggil himpunan pelancaran kempen kekal Kelantan. Dia buat himpunan apa nama kempen T tu kan? T. Tak apalah dia tu dia kita. Tapi kita sebut kita nak kekal Kelantan. Kita kekal Kelantan, kita pakat pergi situ, pergi beramai-ramai. Hari ni pun ada t-shirt dijual. Tuan-tuan boleh belilah. Pakar. Buya anak-anak kita pakar tu himpunan K kekal Kelantan, pakat-pakat pergi malam ni insya-Allah. Di Macang. Boleh ke tak boleh ni pun kata? Nah. Allah Akbar. Peti 500 ya tak boleh beli lagi. Bahkan awak 6 bah boleh doa. InsyaAllah. Amal sebaiklah setakat pada pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min sakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah.